Hello guys, Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di Gobian Channel. Apa kabar anda semua sekali? Diharapkan anda sehat sejahtera dengan konten-konten yang anda buat dalam YouTube. Oke guys, sebelum saya akan meneruskan satu isu atau peranan penting dalam veteran, saya akan baru-baru ini saya terlibat dan menghadirkan diri dalam reunion veteran tentara di dalam Malaysia ini. Oke guys, dalam reunion ini Major Mio Rosli Major Jafar adalah seorang presiden Pertubuhan Suara Patriotik Rakyat Malaysia. Beliau melaungkan dan menuntut hak-hak yang telah diabaikan oleh kerajaan kepada veteran selepas menamatkan perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia guys. Itu dia yang beliau perkatakan, dan 3 perkara yang beliau perkatakan. Tapi kita akan dengar apa yang beliau perkatakan. Dan sebelum ini guys, bukan saja di Sabah Sarawak ya, beliau turun padang, malah di seluruh semenanjung Malaysia beliau sudah turun untuk berjumpa dengan veteran setiap negeri. Permasalahan yang ajukan oleh beliau dalam veteran selepas menamatkan perkhidmatan dalam tentera Malaysia. Oke guys, sebelum itu guys, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi daripada channel saya, Gobian Channel. Oke guys, dalam konten saya ini beliau beritahu bahwa 3 perkara ini seharusnya tidak diabaikan oleh kerajaan dalam veteran-veteran yang menamatkan perkhidmatan guys. Dan sudah sedia maklum bahwa terdapat veteran-veteran yang sebelum keadaan Malaysia tidak aman ketika itu, ada yang kecederaan semasa peperangan dan melawan komunis-komunis. Mereka ini adalah kehilangan anggota badan, terutamanya putus kaki, dan kerajaan tidak akan ambil tahu selepas menamatkan perkhidmatan yang diberikan oleh anggota tersebut. Inilah keadaan guys sekarang. Orang kata habis madu cepat dibuang guys. Jadi apapun kita akan dengar apa yang beliau tuntut kepada kerajaan dalam reunion pada ketika itu guys. Dan sebelum itu guys, beliau juga memfailkan saman kepada kerajaan pada lewatnya pada akhir tahun ini guys. Oke, jom kita tengok apa yang beliau perkatakan. Yang mengatakan yang Pertuan Agong ini hanya sebagai boneka, tunjukkan pada saya. Mereka tak boleh tunjuk. Yang di Pertuan Agong ada banyak kuasa di dalam perlembagaan. Dia ada 3 jenis kuasa. Dia kuasa mutlak, dia ada kuasa mutlak. Dia ada kuasa kuasa budi cara. Dan 3 adalah kuasa simpanan, kuasa reserve power. Yang Pertuan Agong ada kuasa. Kalau kerajaan kata nak bubar parlimen, contoh saya bagi nak bubar parlimen, selagi Yang Pertuan Agong tidak meluluskannya, dia tidak akan bubar. Siapa itu Perdana Menteri? Perdana Menteri hanya boleh mencatat kepada Yang Pertuan Agong. Kalau Yang Pertuan Agong tak suka, tak jadilah. Perkara 40 itu selalu disalahgunakan. Saya selalu cakap perkara 40, terutamanya kalau orang politik cakap yang ditajuk dia itu pun dah misleading. Yang di Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat, itu tajuk dia. Tapi ayat dia tidak. 41 dia kata kena ikut tu jika dia kena ikut. Dia nak kuatkan lagi. Dia bubuh 41A, dia bubuh situ. Tapi ayat dia kecuali ada di dalam perlembagaan ni yang dia tak perlu ikut. Kalau saya bagi tuan-tuan nasihat,
Kalau tuan-tuan tak nak ikut nasihat saya, boleh tak? Tidak boleh. Boleh. Kalau undang-undang kata you kena ikut nasihat, saya bagi nasihat, tetapi nasihat saya itu tak betul. Kalau tak betul, ikut tak? Tak ikut. Inilah dia masuk dalam perlembagaan. Saya bagi contoh dulu, ada, saya tak nak sebut agung mana lah, dan Perdana Menteri mana, lantik 8 orang hakim. Perdana Menteri mencadangkan 8 nama orang hakim, tapi yang Ketua Agung menolak semua. Dia tolak. Kalau nak ikut, dia kena ikut tak? Ya, tetapi dia tolak, tapi dia tidak mencadang. Agung tak boleh mencadang. Dia tolak, dia tak suka. Jadi Perdana Menteri terpaksa mencari 8 nama yang baru bagi dekat tuanku. Tuanku kata, yes, baru jalan. Ini dia benda yang kita kena faham dari segi perlembagaan. Ya, banyak kelainan. Jadi daripada perlembagaan, daripada perkara 41 dia bawa kepada perkara 137 kepada perlembagaan, iaitu Majlis Angkatan Tentera. Perkara 132 dia menyenaraikan nama-nama perkhidmatan awam. Dalam bahasa Melayu, perkhidmatan awam dengan tentera dan awam biasa, nama dia awam juga. Tapi dalam bahasa Inggeris dia lain sikit. Public servant, civil servant. Ya. Kita tentera dan juga awam yang lain ni adalah public servant. Tetapi kita bukan civil servant. You kena faham. Ya, berarti ada sikit pada saya tafsiran ini hanya Mahkamah Agung saja boleh. Ini pendapat saya saja. Ya, you tak boleh kata kita ni 132 kita public servant, berartinya kita juga civil servant. Tidak, kita bukan civil servant. Kita military. Contohnya 137. Perkara 137 ialah Majlis Angkatan Tentera. 138 Kehakiman, Suruhanjaya Kehakiman. 139 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. 140 Suruhanjaya Polis dan seterusnya Suruhanjaya. Kita yang dia panggil Majlis Angkatan Tentera. Kalau you baca balik Majlis Angkatan Tentera ni, semua jawatan-jawatan 10 orang di dalam, kecuali 3. Antara 10, 7 dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang dilantik oleh perlembagaan 2 orang. Pengusi, setiausaha. Pengusi dilantik oleh perlembagaan. Iaitu siapa dia? Orang yang menjadi Menteri Pertahanan ketika itu. Setiausaha ialah KSU yang duduk di Kementerian Pertahanan itu dilantik oleh perlembagaan, dan dia tidak ada veto power. Kita tahu veto power. Kuasa veto maknanya apabila dia jadi pengurusi, dia boleh kata ini yang berlaku sekarang ni. Semua jeneral kita menganggap apa menteri kata A lah, B lah. Benda tu putih, menteri kata hitam, jeneral pun kata hitam. Salah. Kena baca 137 tu sampai habis. Dia kata perjalanan Majlis Angkatan Tentera ialah cara demokratik. Quorum dia diadakan, tugas dia diadakan. Menteri hanya pengurusi majlis saja. Dia bukan penentunya. Dia pun tak faham pasal Angkatan Tentera. Ya. Dan tujuh daripada 10, satu lagi jawatan ialah Wakil Raja-Raja Melayu. Pun bukan Agung yang melantik. Wakil Raja-Raja Melayu dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu di dalam Majlis Angkatan Tentera. Kena faham. Semua Raja-Raja Melayu bersetuju nak lantik siapa nak duduk di dalam tu. Dialah mewakili Raja-Raja Melayu. Yang lagi 7 dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi kalau kita bezakan dengan Suruhanjaya yang lain, dia jauh berbeza.
Maknanya Angkatan Tentera ni tadi berkait dengan perkara 41 tu tadi. Tetapi Majlis Angkatan Tentera hanya buat 3 perkara saja. Nombor 1 ialah pemerintahan. Pemerintahan maknanya naik pangkat, posting dan sebagainya. Itu pemerintahan, command. Yang kedua ialah tata tertib. You kena charge buat salah dan sebagainya, tata tertib tentera. Yang ketiga ialah pentadbiran, administration. Administration yang amat luas. Dan apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan 3 perkara ini, kecuali penggunaan operasi. Operasi Angkatan Tentera, Majlis Angkatan Tentera tidak ada kuasa. Itu perlembagaan yang kata, bukan saya cakap. Jadi siapa punya kuasa? Kita patut balik kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya bagi satu contoh. Saya tak tahu ada tuan-tuan yang terlibat di Saudi Arabia. Bukan United Nations punya, yang Saudi Arabia. Kita hantar 2 biji C-130 dan RGK Pascal 3 tahun di Saudi Arabia pergi menyerang negara tak tahu Syria ke Yaman ke apa ke. 3 tahun. Ini bukan main-main. Yang membagi kelulusan atas permintaan menteri ketika itu. Menteri yang sekarang lah. Ketika itu hantar tentera kita pergi ke Saudi Arabia, pergi serang negara Islam lain, bersubahat dengan negara Islam lain, pergi serang negara lain. Ini bukan kita punya prinsip. Tapi benda ni berlaku. Berlaku kenapa? Duit. Dia kaya, dia boleh ada macam-macam kuasa dia ada, kan? Jadi saya tak mau sentuh perkara benda macam ini. Dan alhamdulillah, bila saya bukannya kata saya orang politik ke siapa ni, tapi apabila kerajaan yang dulu dia ambil alih kerajaan yang 22 bulan tu, mereka menarik balik anggota kita, kapal terbang kita 2 biji, 3 tahun duduk sana, bawa balik ke Malaysia. Ramai orang tak tahu. Jadi benda-benda yang perkara ini tak harus berlaku. Dan Majlis Angkatan Tentera tidak ada kuasa dari segi operasi. Operasi kita balik kepada Yang di-Pertuan Agong. Macam juga kalau nak mengisytihar darurat negara ni, Yang di-Pertuan Agong tak perlu minta nasihat siapa-siapa. Ini adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga nak melantik Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong hanya melihat pada hemat tuanku. Kalau tengok perkara 43.3 pada 43.1 tak salah saya. Pada hemat tuanku, seorang ahli Dewan Rakyat itu mendapat sokongan majoriti. Dan Agong terlantik dia jadi Perdana Menteri. Kuasa melantik Perdana Menteri adalah Yang di-Pertuan Agong. Tapi orang tak faham. Orang politik selalu berpusing-pusing, berputar-putarkan benda ini. Jadi kita rakyat menjadi celang. Yang mana satu yang kita nak percaya? Kerana kita tidak mahu baca. Kalau kita baca perlembagaan, kita faham. Dia tak susah pun perlembagaan ni. Kalau tak faham pun tak apalah. Kita faham cara kita faham. Kalau tak baca langsung, you kena tipu saja setiap masa. Okey, apabila kita ada perkara 137 tadi, kita mesti melihat pada perkara 139. 139 ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dalam 1391 mengatakan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tidak ada kuasa undang-undang terhadap Majlis Angkatan Tentera. Tak percaya, buka. Jadi baru-baru ni saya pun terkejut dengar menteri kata nak masukkan orang JPA di dalam MPA. Saya dah tegur. Ini saya akan ulas kemudian. Apa nak masuk dia? Apa kuasa dia terhadap kita? Tak ada. Kita punya kuasa ialah Majlis Angkatan Tentera. Okay? Jadi
Penyelarasan pencen pada saya tidak ada nak bawa pindah apa. Kita nak minta kerajaan melaksanakan apa yang tercantik di dalam undang-undang itu. Dan siapa yang berpencen ni kita kena tuntut. Ada jeneral dah beritahu kat saya, dah lah kita minta 2013. Dia tak apalah, dia kaya. Pencen dia tinggi. Dia pencen pun selepas 2013. Dan cuba menghalangkan saya untuk lawan perkara ini. Saya tak mau 1 sen pun kerajaan hutang kita bayar balik. Kerana hutang kita dengan kerajaan 1 sen pun kata kerajaan tuntut. Kenapa kita tak boleh tuntut? Betul. Ya. Ini kali lah. Itu tentang pencen. Tentang orang tak berpencen. KPJF yang dulu ni, yang mantan KPJF yang baru bersara ni, nampak saya dia kona. Dia lari. Yang dulu baik kawan. Tapi sejak saya melawan ni dia lari. Dia pun dah bersara dah. Saya sungguh terkilan apabila dia pergi satu ucapan, video dia di viral kan, bila dia kata orang tak pencen, macam mana nak pencen? Tak boleh lah. Orang lain ketawa. Ada tengok video tu? Ada. Itu pada saya kurang sopan. Dan saya tak kata lah kurang ajar, tapi kurang sopan. Dia seorang jeneral 2 bintang, yang berada dekat bawah ini adalah orang-orang yang tak berpencen. Tak berpencen itu kerana sistem kita. Kita kena lihat pula daripada perlembagaan tadi, kita ada akta. Akta. Salah satu akta yang kita ada ialah Akta Angkatan Tentera. Pegawai-pegawai dulu dalam ni W1, RSM, bila baca akta tu untuk nak cas orang ni. Padahal Akta Angkatan Tentera tu dia cerita pasal orang nak masuk askar, nak cas orang, nak berhenti ke orang, gaji, pencen, semua ada dalam akta tu. Tapi kita hanya baca nak cas orang saja. Ini masalah kita. Tengok Akta Angkatan Tentera kita dah takut. Yang buat dia jadi macam robot sekarang ni. Sebenarnya tidak. Akta Angkatan Tentera tu bercerita banyak benda secara holistik di dalam situ. Daripada 137 perlembagaan tadi, kita bawa kepada akta, you buka seksyen 187. Ini satu seksyen yang berhubung kait dengan kita yang dah berhenti. Lain-lain seksyen kita tidak tertakluk kepada Akta Angkatan Tentera selepas bersara. Akta Angkatan Tentera hanya untuk orang dalam perkhidmatan. Tetapi seksyen 137 tadi membuat satu lubang kecil untuk kita masuk dan membetulkan masalah kita. 187 seksyen 187 mengatakan Yang di-Pertuan Agong memberi kuasa kepada Majlis Angkatan Tentera untuk membuat peraturan pencen. Itu 1871. 1872 mengatakan Majlis Angkatan Tentera boleh membuat peraturan pencen secara kebelakangan. Orang putih kata retrospectively. Bila dia ada cakap gitu, ke tarikh walaupun sebelum akta itu wujud. 1873 lagi satu dia mengatakan tentang Majlis Angkatan Tentera boleh pindah undang-undang yang British buat dulu, Malay Regiment Enactment, Queen's Regulation, Air Force Ordinance, Naval Ordinance dan lain-lain yang disenaraikan di bawah seksyen 217 Akta Angkatan Tentera. Walaupun dah dibubarkan, Majlis Angkatan Tentera boleh pergi ke belakang, boleh korek balik, pindah yang itu supaya apa yang berlaku sekarang ini boleh diperbetulkan. Kenapa perlu kita ketawa? Pasal orang ini tak membaca undang-undang. Saya bercakap banyak kali pun cakap saya tak laku. Tetapi orang-orang glamour, saya tak payah tunggu glamour yang ada kadang-kadang pakai beret merah, pakai baju macam apa, bertelan selendang ni. Itu menteri jumpa peluk-peluk yang duduk berceramah atas pagar.
Anda tengok dekat Tugu dulu. Lepas Ya. saya ceramah, ada pula yang duduk atas pagar. Orang-orang macam ni menteri jumpa. Dengar nasihat orang. Inilah jadi dia. Dia seorang menteri, seorang yang berurusan undang-undang. Dengar cakap orang-orang yang macam ini, yang ujung pangkal pun tak tahu pasal undang-undang. Sakit tak hati saya? Sakit. Memang sakit. Jadi kalau itulah apa yang ada dalam undang-undang, Majlis Angkatan Tentera kuasa di tangan dia. Nak mengubahkan ini tak payah pergi ke parlimen. Majlis Angkatan Tentera membuat peraturan pencen, dia buatlah peraturan pencen, dia pindahkan supaya tuan-tuan yang tak berpencen ni boleh pencen. Betul kan? Dan dia boleh backdated sampai itis lagi. Dia backdated kerana itu undang-undang yang bagi kuasa dekat dia. Faham? Dia faham tak? Dia boleh pindah undang-undang tu, dia boleh backdated, retrospectively ke belakang. Dia buat undang-undang tu ke satu tarikh, tak payahlah tahun 1933. Yang masih hidup dekat sini pun mungkin yang masuk, kalau ada dekat pusat ni ada seorang yang masuk tahun 53, seorang dua je kan. Dia backdated tahun 80 pun cukup lah. Semua orang makan cover. Ya. You akan dapat pension. Berhenti 10 tahun. Saya nak beritahu kenapa. Buka akta pension 1980 untuk awam. Disebut di situ di section 12. Dia kata bomber, anggota bomber, polis ASP ke bawah, penjara, penguasa itu superintendent ke bawah, dan hospital gila matron laki-laki ke bawah boleh mohon berpencen apabila dia ada 10 tahun perkhidmatan. Kalau awam mengiktirafkan kerja 4 jenis kerja ni sebagai risiko tinggi dan dibenarkan untuk bersara lebih awal, dan juga ada sebelum tu ada cerita pasal wanita lah, wanita pun boleh juga untuk bersara awal, dan dia akan dapat pencen dia apabila sampai umur bersara. Kalau awam boleh buat macam ni, kita tentera ni tak nak bagi kepada orang kita sendiri, walhal kuasa tu di tangan kita. You faham tak? Faham kan? Ini yang kita lawan. Tak perlu pergi parlimen. Saya kata tak perlu kerana undang-undang kata tak perlu. Kan? Dan pencen saya kata tadi, pencen bukan duit kerajaan. Betul. Pencen bukan duit pembayar cukai. Betul. Pencen adalah duit tuan-tuan sendiri. Betul. Duit daripada tabung Angkatan Tentera tuan-tuan dipotong masuk ke dalam kuap. Bagi pegawai yang berpencen dipotong gratuity dia masuk di dalam kuap. Dan kuap memperniagakan duit ini. Di tahun 2018 kuap dijangka ada lebih daripada 5 bilion. Dan saya baca dalam internet, kuap melabur lagi dalam satu syarikat Mercy International. Dia berniaga seluruh dunia, dan syarikat itu mempunyai dana 22 trilion ringgit. Dia tak ada masalah. Saya tanya tuan-tuan, walaupun satu MDB SRC sudah ambil 4 bilion daripada kuap, tuan-tuan dapat pencen tak? Dapat. Dapat. Apa pasal? Pasal duit tu banyak. No. Tetapi kerajaan pergi pukul canang kata duit tak ada. Bukan duit dia. Dan pembayar cukai, orang awam dengar kata, wah, kenapa kita buat ni bayar cukai, bayar kepada tentera. Tentera tak ambil duit orang lah. Duit kita sendiri yang kita masuk dalam kuat melaburkan duit itu, dan inilah yang dibayar balik pada kita. Macam EPF juga, tabung Angkatan Tentera ya. Sebenarnya saya
Banyak kali saya viralkan dulu. Tolong buat report polis. Pasal kamera, pasal kapal, pasal macam-macam. You pergi dekat bangunan LTAT sekarang di KL. You tengok staff car dia bersusun panjang. You tengok, you tanya driver staff car tu, ada tak bekas tentera seorang? Kosong. Duit LTAT, setiap sen duit LTAT adalah duit 90, saya nak kata 97%, mungkin 98% duit lain-lain pangkat. Mungkin ada 2% pegawai yang menjarum dalam situ. Duit tuan-tuan, siapa yang meniagakan? Selain daripada orang politik adalah KSU. Dia berniaga macam bapak dia punya duit. Kalau you baca akta bagian macam Molina kata tadi, di atas tu dia dah cakap tujuan dia itu untuk bantu veteran. Tetapi bila perkara ini masuk di mahkamah, saya tak nak sebut nama orang, you pergi tengok dalam surat khabar lah. Dia kata apa? Dia kata LTAT bukan untuk orang pension. Habis kalau bukan untuk orang pension, untuk siapa? You baca preamble of the act itself. Dia mengatakan ialah untuk membantu bekas tentera duit tu. Tapi ini dia orang menafikan perkara ini. Jadi saya sangat terharu kerana saya tak ada locus standi. Dia tahu locus standi. Saya tak ada hak dari segi undang-undang untuk mencabar benda ni. Tuan-tuan yang lain bangkang, ada dia duit tuan-tuan. Buat laporan polis, dia beribu daripada Perlis sampai ke Sabah. Buat laporan polis, duit tuan-tuan kenapa disalahgunakan? Saya dah banyak kali dah saya viral, tolong buat laporan polis. Kalau saya buat nanti bawa mahkamah pun tak laku kerana saya bukan menjarum. Ini duit tuan-tuan. Tuan-tuan mesti kena ambil tahu. Kenapa orang lain pula yang buka syarikat, buka anak-anak syarikat, semua dia orang punya. Daripada hasil titik peluh, tuan punya 10% tiap-tiap bulan potong gaji daripada masuk askar sampai pension. Bila tuan-tuan pension saja, dia potong. Dah tak ada kena-mengena dengan LTAT dah. Betul tuan. Last kali dia bagi you kursus perhebat. Duit perhebat tu duit LTAT lah, bagi kat perhebat. Lepas tu dia bagi you kursus. Saya tak nampak pun seorang orang daripada perhebat yang jadi usahawan yang berjaya. Yang banyak usahawan berjaya dalam veteran ni adalah usaha sendiri. Yang pergi perhebat ni habis-habis jadi tu lah, repair aircon, jadi pekerja, dapat sijil motivasi. Dia awak tidak laku tuan. Dia ajar you macam mana nak pinjam duit kat bank. Bila you habis dia kursus, you buat bank apa ni, mohon nak pinjam bank, satu bank pun tak nak bagi you duit. Sebab sijil tidak laku. Ini ada dia orang peduli, dia tak peduli. Ini duit tuan-tuan. Kemudian yang satu lagi, baru ni dia mengumumkan satu berhubung dengan saya dah tulis pun, saya dah jawab dan saya dah viralkan. Dia kata siapa yang tak berpencen pergi dekat jam boleh dapat allowance RM3,000. Betul kan? Ada dia cakap allowance berapa? 300. 300 ya tuan. 300. Dia cakap semua yang tak berpencen boleh dapat 300. Ada orang pergi ke jam minta mana tu 300. Tak ada. Kerana dia sini tak tahu apa dia cakap. 300 tu dia kata untuk asnaf. Asnaf yang gaji, yang pendapatan seluruh rumah household punya RM900. Jadi apa dia? Tapi veteran dengar itu tepuk tangan, menteri bagus. Dia menipu. Dia apa? Dia apa? Dia apa? Jangan percaya. Dia menipu kerana dia sendiri pun tak tahu. Kalau dia kata bagi allowance, sekalipun, walaupun dia kata bagi tuan-tuan allowance, duit mana? Duit mana yang dia nak bagi tu? Kalau tak duit pembayar cukai. Adilkah pembayar cukai nak bagi you duit? Bagi you duit RM3,000?
Tak adil. Kalau nak bagi, bagi semua. Kenapa nak bagi pada orang-orang tak berbensin saja? Allow ni. Ya? Okey. Itu penipu, saya kata. Lagi satu penipu besar dia. Dia kata pengampunan. Orang yang telah bersara bagi pengampunan. Kepala otak dia. Pada saya baca undang-undang dulu. Akta Veteran Section 2 jelas mengatakan orang yang diberhentikan atas disiplin bukan veteran. Full stop. You tahu tak kan? Kalau you berhenti di bawah disiplin, you bukan veteran. You bekas tentera. Itu undang-undang kata. Ya? Tetapi dia kata, kita ampunkan. Baru ni ada daripada 18,000 orang yang diberhentikan, ada panel ditubuhkan 18 orang dikenal pasti. Kepala otak dia. Mana boleh you ampun? Who are you? Nak mengampunkan orang walhal undang-undang tetap mengatakan you bukan veteran. Pindalah undang-undang dulu baru cakap. Betul tak cakap saya ni? Betul. Kalau undang-undang kata tak boleh, you kata buat panel buat ini, ampunkan orang. Lepas tu you kata veteran. Saya ingat saya nak tunggu dia dapat. Kalau yang diampunkan tu, kita nak ampun apa? Lagi satu perkataan ampun. You buat salah. You buat salah. You dibicarakan. You menjalankan hukum. You dah dibebaskan. Dah 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Lepas tu nak ampun you. Ampun apa bendanya? Tak ada ampun dah. Tak ada ampun. Semua you dah buat. You dah kena charge. You dah dibicara. You dah jalan hukum. You dah dibebaskan. Lepas tu kata, ampun you. Ni ampun. Tak ada ampun. Sepatutnya yang kita mahu, kita pindahkan akta tu ayat pendek je. Jadi saya nak beritahu you, kalau dia dalam perkara 48 perlembagaan, buka perlembagaan perkara 48 ada menyebut kalau orang politik dia kena masuk penjara, dia menyamun ke, dia curi berbilion-bilion ke, dia merogol orang ke, apa ke, dia bunuh orang ke, selepas dia menjalankan hukuman 5 tahun lepas itu dia boleh masuk politik balik. Kalau dia banyak penyokong, dia boleh jadi Perdana Menteri pun. Tetapi veteran, tentera, bukan veteran ya, tentera melakukan kesalahan, you dipecat, you keluar, you isteri, suami, anak-anak, cucu-cucu tak ada hak lagi di dalam bantuan sampai mati. Ini dia sungguh kejam yang dia beri kepada kita. Undang-undang ni dibuat bila? 2012 je. Akta veteran ni 2012. Kenapa dia buat akta veteran 2012? Pasal dia takut veteran masuk parti-parti pembangkang. Itu tak apalah, kuasa dia pemerintah. Tetapi janganlah buat undang-undang macam ini. You buat undang-undang macam ini, ramai datang jumpa saya kata, "Tuan, saya dah tak ada apa dah tuan. Saya rasa saya nak pergi ke Jambatan Pulau Pinang, terjun saja." Kenapa? Dah tak ada apa dah. Minta sakit apa, hospital pun tak ada, apa pun tak ada. Ya. Ini satu perkara yang kerajaan dia tak masuk dalam kepala otak dia. Dan bukan dia kerajaan saja yang kerja-kerja, termasuk jeneral. Saya berani cakap, jeneral pun tak masuk kepala otak dia. Ya. Ini dia yang ketiga. Yang saya kata apa yang diucapkan oleh yang berhormat Menteri Kanan Pertahanan penipu. Ya. Dia apa? Ya. Bendanya mudah pada saya. Tak ada pada saya tak maju pergi mahkamah pun. Tapi dia nakkan pergi mahkamah supaya semua rakyat tahu kebodohan dia. Tak apalah, saya bawa.
Kalau dia panggil saya untuk berbincang, dulu dia kata pada saya, ugut-ugut tak main. Betul? Kalau nak berjumpa saya lah, dia kata mainlah berjumpa. Tapi saya tak nak jumpa dekat pejabat dia, pasal saya dah jumpa dah banyak kali. Saya nak berjumpa di Dewan Veteran, duduk bawah, saya berbincang dengan dia supaya veteran dengar apa saya berbincang dengan dia. Dia pun jawab balik, janganlah panggil saya seorang, bukan saya seorang yang buat keputusan, menteri-menteri lain. Saya kata no problem. Dah ada baca, you dah dengar. Jangan baca, panggil semua kabinet, biar saya seorang. Challenge. Tapi topik ni lah, jangan cakap topik lain. Anytime. Tak berani juga. Dia panggil yang apa ni, orang-orang jalanan ni. Kita bukan jalanan ya. Kita bukan pergi duduk kempen jalanan dekat Sogo. Tidak. Kita berhimpun ni khusus pada veteran. Kita tak panggil orang luar datang dengar cakap kita. Kita bukan veteran jalanan seperti mana PBATM mengatakan kita ni orang jalanan. Kita bukan orang jalanan. Betul. Kita persatuan. Saya bercakap kepada tuan-tuan dan perempuan kerana tuan-tuan adalah ahli saya bercakap. Itu saja. Kalau jalanan ni kita pergi dekat Kota Kinabalu ke mana-mana ke tepi jalan tu, kita huha dekat trafik, itu jalanan. Kita bukan orang jalanan. Dan saya pun tak suka mendempik orang jalanan. Itu orang bodoh. Kita buat kerja secara profesional, dan saya data ini adalah penerangan kepada tuan-tuan apa yang sebenarnya. Dan akhir sekali daripada banyak perkara yang saya kata, 4 perkara, akhir sekali ialah tentang PSU dan layan sentiasa, iaitu PSU, pencen hilang upaya, dan layan sentiasa. Ini pada 2018 saya kira yang cedera perang, putus kaki je, kena bukit trap perang, ada 16 orang je. Tinggal tahun 2018 kita dah tak ada perang dah sekarang. Kalau putus kaki sekarang ni cerita lain. Yang putus kaki maksud saya putus kaki kena bukit trap, kena tembak dan sebagainya. 2018 itu ada 16 orang saya kira. Masalahnya saya bawa ialah pencen hilang upaya dia orang ni yang terakhir diselaraskan ialah pada tahun 2000 dan tidak diselaraskan. Lepas itu layan semasa, iaitu kaki palsu dia orang ni, dia bagi maintenance 5 tahun sekali. Jadi benda tu boleh rosak bila-bila. Saya pergi buat perhimpunan di Kuala Kangsar. Ramai yang dia ada persatuan cedera perang dekat Kuala Kangsar tu. Tunjuk kepada saya sedih saya tengok. Ikat dengan tayar basikal dan sebagainya. Kaki dia orang, kaki palsu tu rosak. Kenapa tak hantar? Oh tak boleh, kena tak cukup 5 tahun lagi. Ini dah balasan kerajaan kepada kita yang bercedera perang dan sebagainya. Ini tak patut. Patut ke? Tidak tuan. Patut. Patut. Tak patut tuan. Tak Ini patut. patut orang melihat. Bukan ramai, 16 orang pun dia tak boleh nak jaga. Pegawai dalam pangkat banyak ada, meja pun ada. Yang buta tu orang tu ada seorang yang buta kan, pegawai tu. Pun ada. Kali dia mana pun dia berhimpun, dia kalau dia boleh datang, dia datang. Dia pun tak puas hati. Tapi dia orang ni lah, bila hari pahlawan, hari apa, dihusungkan orang-orang ni macam jadi model. Untuk dapat simpati dan dapat ni. Saya cukup bantang apabila veteran digunakan untuk minta sedekah. Kita bukan peminta sedekah. Saya tak mahu tengok veteran jadi peminta sedekah. Kerana kita bukan peminta sedekah. Beberapa tahun yang lepas, Jeff sediakan kotak. Dulu masa saya sekolah dulu, mengakap bulan sabit tu dekat jalan pergi kutip derma untuk veteran, poppy flower. Sekarang ni dia suruh veteran tua-tua ni pegang kotak, pergi dekat warung minta sedekah. Kita dah menjalankan tugas kita sebagai perwira.
Kenapa kita suruh minta sedekah? Kurang hajar betul. Saya pantang, saya tengok ni. Kalau orang nak derma korporat ke apa, derma lah. Bukan saya nak puji Datin Seri Rosmah. Saya bukan nak puji, tapi saya pujilah. Masa dia dulu, dia ketuk pintu korporat, bagi duit untuk veteran bermilion-milion. Dia kuasa. Tapi tak tahulah semua masuk kat kita ke separuh pergi ke lain, saya tak tahu. Tapi itulah sepatutnya. Ya. Kita lepas tu duit itu bila dah dapat, belanjalah untuk veteran. Bukan buat benda lain. Duit tabung sekarang ni pergi ke mana? Dia ada panggil yayasan veteran sekarang ni. Saya tak tahu apa dia buat tentang yayasan veteran. Semuanya rahsia. Tak ada guna. Jadi selepas kita filekan ini di mahkamah tentang tuntutan kita yang 4 ni, saya akan umumkan apa lagi kita nak supaya kita ini boleh berdikari dan kita bukannya peminta sedekah, insya-Allah. Jadi untuk mengakhiri apa yang saya ceritakan hari ini, bahawa jangan yang apa yang diumumkan baru-baru ini tak boleh pakai. Tak boleh pakai kerana setiap satu pengumuman dia itu ialah bertentangan dengan undang-undang. Walaupun dia menteri tak boleh lawan undang-undang. Undang-undang adalah undang negara. Kalau dia buat sesuatu bertentangan undang, tindakan itu tak sah. Ya, saya tak mau macam itu. Dan ini pembohongan. Dulu ingat tak masa dia jadi Mehan 1.0, di akhir-akhir mula-mula dia macam beria-ria, veteran semua menjongkong dia bagi nak rak. Lepas itu dekat nak pilihan raya, dia kata kerajaan belum bersedia untuk memberi pencen kepada para veteran. Dan akhirnya, kan? Inilah ayat dia. Dulu ingat tak? Dekat Ipoh, keluar dalam paper, ini bukan saya nak kata, dia buka viral dalam paper. Dia potong ribbon dekat Ipoh, dapat tanah nak buat hospital veteran di Ipoh, dan dapat derma 5 bilion daripada negara China ke mana saya tak tahu. Sekarang saya nak tanya, tanah tu pergi mana? Duit yang bilion-bilion tu pergi mana? Hospitalnya mana? Yang kita dengar sekarang ni, tanam sayur, askar kerja tanam sayur dalam camp. Kenapa tak suruh veteran tanam sayur? Bagi tanah dekat veteran tanam sayur. Kenapa nak suruh askar tanam sayur? Askar pergi perang lah. Dia tak faham dengan askar yang berkhidmat dengan veteran. Bagi tanah kepada veteran, suruh veteran tanam sayur, buat cara besar-besaran supaya veteran boleh hidup berdikari. Guna otak cakap dia. Saya anytime nak jumpa dia, kalau dia nak lah. Tapi saya rasa dia tak akan jumpa saya. Itu dia punya pasal. Okey? Dari itu saya ada banyak benda saya nak cerita. Saya cakap ni sekarang sampai malam kan tak habis kan? Jadi setakat itulah saya nak beritahu pada tuan-tuan, dan selalu-selalulah baca di dalam WhatsApp kita. Kita sekarang ni semua negeri dah sampai ke Sabah. Yang 3 negeri yang belum buat lagi ialah di Terengganu, Perlis dan Pulau Pinang. Perlis dan Pulau Pinang itu saya suruh dia duduk dekat Kedah. Tetapi saya rasa Perlis pun nak buat sendiri, dan Pulau Pinang pun mungkin akan buat sendiri, dan Terengganu juga akan buat sendiri. Kita berpecah ini dulu oleh kerana ada satu kumpulan manusia veteran juga yang kecewa kerana mereka tidak dapat pegang jawatan. Dia buka lagi satu dia viral, dia cedok apa yang saya tulis, dia viral. Kita berpecah dua. Tapi saya tak tahan. Kalau tuan-tuan rasa nak ikut yang kumpulan itu, silakan. Ya, banyak lagi kumpulan-kumpulan lain yang duk berjuang pasal veteran. Saya pun tak tahu apa dia orang berjuang. Banyak. Ya, berjuang macam-macam. Ada, saya tak sebut orang, nanti kalau saya sebut orang saman saya pula. Tak payah. You dengar dalam tu macam-macam lah dia cakap.
Ada orang yang pakar pasal kapal. Kalau dia duduk askar Melayu, dia pakar. Saya duduk dalam TBM pun saya bukan pakar kapal terbang, kerana saya komando. Walaupun hari-hari naik kapal terbang, itu saya tak tahu pakar kapal terbang. Tapi ada orang boleh pakar kapal. Hanya kerana dia kerja dekat bilik gerakan dia. Dia saya tak tahu. Orang macam ni ramai. Dan menteri percaya orang macam ni. Orang percaya macam ini. Dalam bengkel yang lepas ni, you tengok siapakah ahli-ahli dalam bengkel tu. Banyak benda ni. Saya tulis surat satu pada MBK, Majlis Veteran Kebangsaan. Dia ada 5 orang yang dilantik oleh menteri. 5 orang. 3 tu mesti veteran, 2 orang tu siapa-siapa saja. Tahun lepas saya dilantiknya Panglima Angkatan Tentera menjadi anggota dilantik. Saya tulis surat terus kepada Panglima Angkatan Tentera melalui penasihat tentera dia. Saya kata Tan Sri tak patut duduk dalam MBK kerana jawatan yang dia pegang tu duduk di bawah orang-orang dia, iaitu setiausaha adalah KP, timbalan menteri pun ada, KPJF setiausaha, lepas itu ASPA dan sebagainya duduk atas dia, PT duduk di bawah. Ini tak betul. Tapi pasal orang tak nak membaca, orang ikut je. Saya bercakap itu kerana saya kesian tengok kita punya Parlimen Angkatan Tentera dia buat sebegitu rupa. Tapi orang tak nak dengar cakap saya. Saya ni bodoh sikit. Bukan kerana bodoh kot. Kerana kot orang takut dengar cakap saya. Saya buka mulut je orang dah takut dah. Ini perkara yang kita banyak lagi perkara you tunggulah dari masa ke semasa. Kita akan mempertahankan ini, dan selepas insya-Allah kalau Tuan Puang Kanan kita Tuan Hanif Khatri dah hantar, dia janji pada saya bulan depan November kita akan filekan di mahkamah, dan saya harap kalau yang Sabah tak dapat datang, yang di dekat Semenanjung tu semua turun di mahkamah. Kita akan buat satu perhimpunan yang lebih besar depan mahkamah untuk menyerahkan perkara. Sekiranya kerajaan masih berkeras hati yang menegakkan benang basah yang dia kata dia betul, kita suruh mahkamah cakap betul ke tak betul. Tapi memang mahkamah tidak boleh paksa kerajaan buat apa, saya faham. Tapi sekurang-kurangnya rakyat tahu apakah yang kerajaan telah aniaya pada kita. Itu saja yang penting. Dan supaya jangan kita pilih kerajaan macam ini untuk memimpin kita. Betul. Saya harap kerajaan yang ada di negeri Sabah ni, orang politik negeri Sabah ni menyokong veteran buat baju. Dan saya faham juga sekarang ni pun ramai juga pemimpin-pemimpin politik di Semenanjung pun telah panggil saya nak tahu lebih dalam dari perkara ini. InsyaAllah. Saya bukan orang politik, tapi saya tahu politik kerana saya ada political science. Saya tahulah teori politik saja. Saya bukan orang politik. Tapi politik itu adalah satu benda yang saya amalkan, bukan sebagai seorang politik, tapi saya membantu orang politik banyak, ramai yang tahu mengenang jasa, dia kenal saya lah. Yang tak tahu mengenang jasa, dia punya pasal. Tapi saya banyak membantu orang politik daripada dulu, sejak saya berhenti. Saya bersara tahun 1965. 16 tahun saya pakai meja. 16 tahun ya. Bukan kerana apa? Kerana jawatan yang di atas saya itu satu saja. Dan kena satu. Dan kena tu pun orang lain pakai. Jawatan tu saya duduk. Tapi orang lain pakai, orang lain dapat gaji. Tak apalah, itu hak dia. Tapi saya tak pernah berkata kerana saya tak dapat gaji dan kena pangkat dan kena, saya tak buat kerja. Saya buat kerja hingga sekarang pun saya buat. Betul, dia kata apa guna saya
Macam pengurusi dia kata, saya memperjuangkan untuk tuan-tuan. Saya ada pencen. Apa pasal saya nak pening kepala? Saya duduk diam rumah makan pencen buat cari kerja. Saya berhenti semua kerja. Saya tak ada beban, hanya dengan pencen 2,000 saya. Saya teruskan perjuangan ni. Walaupun poket tak ada, anak bini pun saya tinggalkan kerana nak memperjuangkan pada tuan-tuan. Kita akan berjaya satu hari. Kerana tidak ada, saya nak mencari pelapis saya. Kalau apa berlaku pada saya, mesti ada orang pelapis pada saya untuk teruskan perjuangan ini. InsyaAllah. Dan tiap-tiap negeri, saya tengok, tiap-tiap negeri kita dah ada presiden. Sokonglah presiden ahli pengurusi dari kat Sabah ni, supaya dan satu hari nanti tiap-tiap negeri boleh menjadi pelapis saya. Kalau saya dengan kehendak Allah, saya dah tak boleh lagi nak membantu tuan-tuan. Dan kita ada 14 negeri dan 14 pengganti yang saya ada, InsyaAllah. Itu saja saya mengucapkan dengan akhir sekali dengan wabillahi taufiq. Oh, ini makan dia entah dia. Tadi saya cakap orang yang tak berbencen kerana peraturan tu yang membuat you tak berbencen. Betul lah kata KPJ tu, tapi dia buat itu seolah-olah macam satu joke. Yang siapa yang boleh pindah peraturan ni? Peraturan yang tak berbencen ni datangnya daripada peraturan-peraturan dan peraturan-peraturan bencen dan kaedah-kaedah lain 1982. Yang boleh pindah peraturan ni ialah Majlis Angkatan Tentera di bawah Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera. Kuasa tu diberi oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu yang saya minta Majlis Angkatan Tentera pindahlah supaya orang-orang yang tak berbencen dapat bencen. Dalam Islam, you seorang pejuang, ya. Kalau orang seorang bekas tentera, bekas pejuang, kita menjadi peminta sedekah dalam negara tu kan, apa jenis negara tu? You fikirkan, apa jenis negara kalau you ni adalah bekas-bekas pejuang mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan kemerdekaan negara, tapi you dijadikan asnaf. You baca hukum Islam. Saya tak nak cerita pasal Islam lah, tapi you baca lah apa hukumnya, apa jenis negara tu. Laknat Tuhan minta terhadap negara dan pemimpin. Ya, ubah. Kuasa di tangan, tak payah pergi parlimen, dia pindah lah. Tapi kalau nak kata lah dia dah pindah tu nak warta ke parlimen, warta je lah. Ya, pindah dulu baru cakap. Jadi orang yang tak berbencen, kalau dia pindah tu dapatlah fikir backdated tau. Retrospectively dia boleh buat. Retrospektifnya kebelakangan dia boleh buat. Kuasa tu diberi oleh Yang Tuan Agong untuk pergi ke belakang. Maknanya dia pindah tu pada tahun 1980 atau 1970. Dia pindah situ berkuat kuasa daripada tahun 1970. Siapa saja yang berkhidmat tahun 1970 sampai sekarang boleh dapat pension. Lepas itu orang yang tak berpencen kerana dia berhentikan oleh disiplin, dia kata tadi Akta veteran itu sendiri. Akta kita kena bawa parlimen. Ayat pendek je, ubahkan ayat tu. Tapi akta tu saya dah kira ada 10 perkara yang tak betul dalam akta tu. Kerana akta tu dibuat tergesa-gesa oleh yang Menteri Tahanan dululah, Kementerian Pertahanan sebelum Mehan 1.0. Di sini fahamlah. Yang saya kata tadi, dia takutkan orang veteran ni ada yang ikut parti PAS lah, kerabat lah, PKR ikut pahlawan lah, dibuatnya semua benda. Tetapi undang-undang dibuat dia, kita tubuh patriotik ni, kita bukan parti veteran, tapi undang-undang kata semua persatuan veteran mesti didaftarkan bawah JET. Itu undang-undang. Tapi undang-undang ni ada lakona tau. Lakona ni ada loophole, ada lubang kan.
Jadi saya fikirkan situ, ahli kita ni sebenarnya veteran. Kalau masuk isteri, anak, cucu, menantu, veteran ni hanya 20% saja. Jadi kalau 20%, kita bukan veteran. Kita persatuan, kita pertubuhan suara patriotik rakyat Malaysia. Tapi kita memperjuangkan hak veteran. Begitu juga persatuan-persatuan lain boleh sokong tentang veteran. Dan kita akan panggil persatuan-persatuan lain bersama kita untuk menyokongkan pahlawan-pahlawan negara ni. Ya, dia jawab soalan tu ya. Okey, jadi itulah saya. Ada lagi. Macam mana? Ya, ini dapat hilang 1 bulan 300. Dan pension itu hak tuan-tuan. Tak ada untuk isteri. Tak ada. Ini mungkin cakap pasal pension terbitan. Okey, saya nak pasal itu dah pension mana ni, saya nak cerita apa dia itu pension terbitan. Istilah pension terbitan dalam angkatan tentera dengan istilah pension terbitan dalam perkhidmatan awam tak sama. Awam punya straightforward, senang. Pension terbitan adalah apabila pesara itu meninggal dunia, isteri dia dapat pension. Pension itu dinamakan pension terbitan. Terbitan daripada bekas suami dia. Okey. Dan itu awam. Tentera ni dia macam jigsaw puzzle. Dia punya tarikh pension terbitan ni bunyi macam ini. Apabila seorang pesara itu, dia pesara, isteri dia meninggal dunia, dia kahwin lain. Ya, dia kahwin isteri baru. Selepas tetapi apabila dia meninggal dunia, si pesara ni meninggal dunia, isteri tadi hanya layak untuk dapat pension selepas maksimum 20 tahun daripada tarikh dia pesara. Faham? Maknanya kalau you dah bersara 20 tahun, isteri you meninggal dunia, you kahwin lagi satu lagi, besok you pula meninggal dunia, isteri baru you tak dapat apa. Pasal kita punya peraturan tu macam peraturan pelik. Patutnya pension terbitannya semudah-mudahnya. Tak kira lah isteri kedua, ketiga, keempat, siapa yang layak dari segi undang-undang, dia lah patut ambil ni. Tetapi oleh kerana kebijaksanaan Majlis Angkatan Tentera ke siapa tak tahu, dia kata yang baru pindah ni, dia kata kita tak pakai 20 tahun lagi dah, sampai umur 80. Kan? Saya soal balik dekat orang, yang melulus ni adalah jeneral-jeneral dalam Angkatan Tentera. Full kena ke atas bersara umur 60. Kalau dia kata sampai 80, maknanya 20 tahun juga. Kan? Jadi dia macam dia lambung dia kena muka dia sendiri. Tapi untung lah. Kalau boleh hidup sampai 80. Jadi itulah saya punya pendapat saya melihat. Kan saya kata memang bodoh lah. Memang bodoh pada saya. Kenapa tak buat bikin simple, ikut je awam. Pension terbitan adalah apabila you meninggal dunia, isteri you hidup, dia lah. Dan OKU lagi satu ya, anak OKU. Kalau tak ada isteri, anak OKU boleh ambil pension terbitan. Ini benda-benda undang-undang ni, kena kecil-kecil ni, kalau tak betul kita buat, ini akan menyusah balik diri kita. Okay? Ada lagi? Itu announce untuk isteri pension tak ada. Minta maaf ya, tak ada announce. Itu dulu masa kerja dulu ada gaji tentera, potong gaji you, potong bagi isteri. Pension you tak ada dah. Dia tak ada CEO nak potong you punya pension bagi ke isteri. Saya mau tanya pasal dengan PJM, dengan Jasa Malaysia. Okey. Saya tak nak sentuh pasal PJM, kenapa? Kerana PJM ni
usul asal tubuhnya PJM ni adalah kerana menghargai anggota-anggota yang berkhidmat semasa darurat kedua. Dan tidak ada janji, tidak ada dalam syarat-syarat masa mulanya PJM ni untuk bagi allowance. Tetapi ada pijak pandai dalam Angkatan Tentera ni. Oh, kalau diorang ni minta pencen, kita bagi allowance PJM lah. Bagi allowance PJM supaya pencen orang baru dengan orang lama boleh dirapatkan. Pada saya tak peduli pasal itu lah. Tetapi kalau dia dah janji nak bagilah. Ini janji dah pada dulu. Janji nak bagi allowance bulanan, sampai sekarang pun tak bagi-bagi. Dia bagi itu, Mak Sabu dulu bagi 500 sekali. Setahun. Sekali lah, one off. Kalau you janji, you tunaikan janji. Itu saya tuntut lah. Saya akan tuntut PJM ni kerana you janji. Tapi tidak ada kena-mena. Jangan gunakan alasan PJM untuk merapatkan jurang pencen kita antara orang lama dengan orang baru. Tidak ada kena-mena. Itu cerita lain. Betul. Kalau dia nak bagi, bukan kalau dia nak bagi, dia dah janji nak bagi, kita kena tuntut. Ya. Siapa suruh dia buat janji? Betul. Kita tuntut, tetapi jangan gunakan PJM untuk nak menutup lubang pencen kita. Pencen itu cerita lain. Okey? Ada lagi? Saya dah cakap tadi, apa yang dia cakap 400 sebulan ke apa semua penipu. Macam mana dia nak bagi duit, mana dia nak ambil? Dia nak ambil duit mana? Pencen tuan-tuan yang dapat ni adalah duit tuan-tuan yang masuk di kuat. Saya nak tanya, sejak saya masuk askar, belum masa saya suka follow ni belanjawan. Ni bulan ni ada belanjawan. Saya nak tengok, saya tak pernah saya tengok belanjawan untuk pencen. Belanjawan untuk gaji adalah naikkan gaji, kan? Adjust gaji, itu belanjawan semasa operating cost. Ini belanjawan untuk pencen pasal kerajaan tak ada buat belanjawan pasal dia tahu bukan dia yang bayar. Pencen itu kuat yang bayar. Kuat dapat duit dari mana? Duit tuan-tuan lah yang masuk dalam kuat. Termasuk juga yang awam masuk duit EPF, masuk dekat kuat. Kan? Dia nak buat belanjawan apa lagi? Tentang pencen saya tak pernah dengar. Yang 400 dia nak bagi you allowance orang tak berpencen bagi 400. Saya pernah. Kenapa bagi orang tak berpencen? Saya punya guarantee dah ditolak dulu. You tak tolak. Orang yang tak berpencen dapat duit tabung 100%. Betul? Ya. Orang yang pegawai yang berpencen pun guarantee dia pun 100%. Squad saya 18 tahun perkhidmatan. Saya 22 tahun. Saya punya guarantee 28,000 saja. Squad saya yang tak berpencen dapat 60,000. Lagi mana lagi separuh saya punya guarantee. Dia ambil berapa? Untuk bayar pencen saya lah. Kan? Dia masuk dalam kuap. Jadi ini kita kena faham benda ni. Kerajaan cakap pada saya simple saja. Apa saja dia nak cakap, pindah dalam ambil undang-undang. Kalau undang-undang tu tidak dipindah, dia pembohong. Dia tidak boleh melaksanakan sesuatu benda yang menyalahi undang-undang. Okey? PJM kita tuntut. Kita tuntut kerana dia janji. Kerana dia janji, tapi dalam undang-undang tak ada. Dalam undang-undang tidak ada pasal PJM. Kalau you buka syarat-syarat PJM, dia hanya untuk mengenang orang yang telah berkhidmat pada darurat kedua. Darurat pertama pun tak dapat PJM. Darurat kedua, siapa yang berkhidmat dalam dia berlayak dapat PJM. Dan lepas itu, begitu ada masalah tentang pencen, dia nak kaitkan PJM tadi itu nak menampung pencen kita. Itu salah. Salah. Pencen kita, hak kita yang tertulis di dalam undang-undang. Okay? Kita tuntut PJM ni. Pasal dia janji. Bukan kita minta. Dia janji. Dia janji, kita tuntut lah.
pun akan tengok. Saya tahu. Polis pun akan tengok. Semua akan tapis nak cari salah saya saja. Mana saya pergi pun polis tertanya. Oh, ini pergi Sabah ya? Ini pergi sana. Dia tahu ya? Tapi saya tak takut. Kerana saya bukan buat salah. Saya hanya nak bagi penerangan pada you tentang undang-undang. Salah ke? Kalau saya ajar dekat universiti pun macam ni juga saya mengajar. Benda yang tak betul ke apa, saya ajar lah dekat student supaya dia faham. Dan sekarang kalau kita masuk mahkamah, kita kena ramai supaya disuarakan semua suara-suara yang... Ya, tak apa. Di Semenanjung cukup orang untuk saya panggil. Penuh mahkamah nanti tak sampai tak boleh jalan. Jam dekat mahkamah Kuala Lumpur tu nanti. Ya! Kita bangkit! Kalau ada orang Sabah yang mau turut serta, welcome. Okey, pengerusi kita akan bawa. Tak ada masalah. Bagi nama. Ya, naik kapal. Pergi buat kapal layar. Pergi ke Semenanjung. Jadi ahli dulu, jangan cakap banyak. Ya. Betul. Jadi ahli dulu. Pastikan isteri, suami, anak semua jadi ahli pasal Tuhan ini. Supaya kita kuat. Lagi ramai suara kita kuat, lagi dia orang takut. Kalau tidak, saya menjerit di tubuh perkhidmatan, bengkel pun tak wujud. Betul? Betul. Tapi walaupun dia wujud pun, dia cerita tak apa-apa, dia cerita tak kisahlah. Tapi dia sudah takut, semua dia buat. Itu dia berani. Tapi kadang-kadang kita punya budaya kita ada setengah jeneral tu dia ada kepentingan lain. Ya? Mungkin kepentingan peribadi atau kepentingan tempat yang dia bekerja tu, dia kena jaga kedudukan dia. Ya? Tapi macam kenal kita sini, dia berani datang sini, dah baguslah. Ya. Ada di masa saya menyerahkan memorandum itu, ada 2 bintang datang. Ya, 2 jeneral 2 bintang ada datang. Dekat Tugu pun ramai jeneral yang datang, tapi dia datang senyap-senyap. Tapi dia datang menyokong. Yang tak menyokong tu biasa, bukan cakap jeneral saja. Ada rank pun yang dia tak menyokong, menentang saya. Ramai. Ada rank yang menentang saya. Terutamanya dalam persatuan-persatuan yang ditajai oleh kerajaan. Ini mereka menentang saya. Tak apa. Tapi saya perjuangkan untuk semua. Untuk tuan-tuan dan untuk yang menentang saya pun saya perjuangkan. Untuk pencen lah. Tapi kalau untuk sosioekonomi, hanya tuan-tuan yang jadi ahli saja saya akan pastikan tuan-tuan dapat. Kalau tak jadi ahli, saya pergilah dekat persatuan you. You kalau you ahli saya bantu. Tapi bab pencen ini saya tak kira. Dia tu jeneral 4 bintang ke, dia private ke, dia menyokong saya ke, dia musuh saya ke, saya bantu semua. Kerana benda ni saya tak boleh nak dividekan benda ni. Faham? Jadi saya buat ni fisabilillah. Kerana Allah saya buat untuk membantu semua anggota tentera. Saya sedih, saya tengok bila dekat KL tu, saya tak tahu dah dekat Sabah. Dekat KL tu, seorang juru terbang dulu, Karipo terbang sampai sini sana, kerja kutip besi buruk. Kenapa? Kerana dia diberhentikan oleh kerana disiplin. Dia absent, dia diberhentikan. Oleh kerana itu dia minta kerja mana pun orang tak nak ambil. Pasal kita main sistem ada buku tak? Buku tu tulis diberhenti dengan keji lah apa. Apa benda ni? Kenapa nak tulis macam itu? Orang pergi pusat serenti, penagih dadah pun dia keluar, dia dapat kerja kat luar tu. Dia tak ada tulis tu. Si Ali ini adalah seorang penagih dadah, dah menjalani hukuman di pusat serenti. You tunjuk kat orang-orang pun tak nak ambil you. Betul tak? Kita tentera kita buat macam itu. Ada di belakang. Memang tak? Patut tak? Tak patut. Macam mana dia nak kerja? Dekat coket, tidur tepi jalan, keluar seorang kepala kata dia ni bekas tentera. Saya pergi dia, saya lapor dekat Jem datang. Oh, dia ni bukannya anggota tetap, dia pasukan sukarela. Sukarela pun masa kita perang dekat sepadan Malaysia Thai dulu pun, yang jaga dan highway, jaga JKR, jaga tentolak itu orang sukarela je. Kan? Betul. Watan askar wataniah,
Macam-macam lah unit-unit sukarela ni. Tuan banyak. Ya. Dia orang pun berjasa kepada kita. Walaupun kita anggota tetap, dia tak bertempur di front line, tapi dia second line, dia jaga keselamatan kita. Kena keselamatan awam lain. Kalau tidak, lebuh raya Timur Barat tu tak siap kalau tak ada orang sukarela ni. Jadi pasal sukarela dia tak nak bantu. Apa ni? Jadi ini perkara-perkara macam ni. Dan kalau dekat terendah camp, saya tengok dekat camp tidur dalam kebun getah, rumah kotak tentera. Apa semuanya? Okey? Ya. Apa respon kerajaan tentang memo yang ditantang itu? Tak ada. Memo saya hantar. Encik, ini dia pegawai satu. Encik, UDM. Ya. Berjalan kaki daripada Ipoh sampai Tanya. dia datang, pegawai Ipoh dia datang sini menyokong Sabah. Kita bawa memorandum kepada Perdana Menteri, dan saya maklum Perdana Menteri itu lebih awal, tapi dia lebih pentingkan membuka lebuh raya daripada veteran. Tak apalah, saya pun dah tak kisahlah. Dia kata 4 orang saja boleh masuk dalam. Saya kata tak payah masuk dalam. Masuk dalam tak bagi kat Perdana Menteri buat apa? Jadi saya bagilah dia kat siapa-siapa. Kalau dia hantar pion tu bawa pun saya serah, itu saja. Itu saya serah. Dan hingga hari ini tidak ada berita menunjukkan mereka ni sama ada tak baca atau dia orang tak pedulikan kita. Itu saja. Dan kita akan teruskan. Kita akan teruskan perjuangan kita ni. Kita tak tahulah sampai bila, tapi kita akan teruskan. Dan akhirnya di mahkamah lah. Ya. Dan lepas itu kita akan morak langkah yang lebih baik supaya ekonomi tuan-tuan ini terjaga. Ini saya nak, tiap-tiap negeri jaga negeri masing-masing. Jangan sibuk Sabah, jangan sibuk pasal Sarawak, Sarawak jangan sibuk pasal Semenanjung. Lu Sabah dicari, nanti kita ada master plan. Sabah jaga orang Sabah, veteran Sabah. Sarawak jaga Sabah, Kuala Lumpur jaga Kuala Lumpur, Perak jaga Perak. Saya akan buat master plan dia, apa yang kita akan buat supaya saya nakkan cita-cita saya supaya veteran monopoli industri makanan negara. Pastikan harga barang makanan kita itu. Tapi saya tak nak cerita banyak sekarang, itu saja saya nak cerita. Nanti saya akan cerita. Kita monopoli ini. Okey, oleh kerana itu ada lagi? Habis? Kalau tak ada, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.